Selamat saya ucapkan kepada pelajar-pelajar tingkatan 2 pendidikan moral. Hari ini kita akan belajar di dalam unit 12 bertajuk Etika dan Undang-Undang Cyber Membantu Betulkan Jati Diri. Pembelajaran ini disampaikan oleh Cikgu Khairul. Murid-murid jangan lupa like, share, tekan button subscribe. Baiklah, kita mulakan pembelajaran dan mengenal pasti cyber. Antara contoh yang boleh anda kenal alam cyber ialah yang pertama, email, internet, dengan fraud, media sosial, laman web, dunia dalam talian, teknologi maklumat, komputer dan banyak lagi. Selain itu, di dalam internet terdapat media massa yang digunakan. Antaranya ialah Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram, Instagram dan sebagainya. Jadi, anda boleh tanya, apa? Boleh rujuk buku kamus mengenai alam cyber. Pergi ke etika yang boleh diamalkan semasa berkomunikasi dalam alam cyber. Antaranya ialah menggunakan bahasa yang sopan. Ya, anda bercakap dengan tutur kata yang baik dan tidak menjerit-jerit serta menggunakan bahasa kesat ketika menyampaikan pendapat, bercakap dan juga memviralkan atau menyampaikan sesuatu maklumat kepada orang lain. Jadi gunakan bahasa yang sopan. Selain itu, anda perlu tidak memuat like gambar atau komen yang tidak senonoh. Maksudnya apa? Anda tidak pergi upload gambar anda, atau komen. Komen maksudnya awak kritik, awak tulis yang tidak senonoh. Tidak senonoh bermaksud tidak baik. Sebagai contoh, anda viralkan gambar-gambar negatif seperti pakai gambar-gambar yang lebih kepada ke jalan negatif yang mana orang akan suka, yang ke arah keburukan itu, yang mana ia boleh gambar tersebut menyebabkan maruah seseorang tercemar, yang mana gambar tersebut gambar fake atau palsu yang berbentuk fitnah. Jadi tidak boleh. Yang ketiga ialah tidak berkongsi atau menyebarkan keburukan orang lain. Jika anda marah kepada seseorang, janganlah anda sesekali kongsikan ataupun anda sebarkan keburukan orang itu. Ya, kerana ia boleh menjatuhkan. Yang keempat, janganlah sesekali anda menghina, mencela, menyindir ataupun melemparkan tuduhan yang tidak berasas. Samalah saya cakap tadi. Awak tak puas hati, awak pergi dekat Facebook, awak cakap, saya tak puas hati dengan kawan A. A ni kurang hajar, dia suka ejek orang, dia kedekut. A ni tak hidung masin lah. A ni mata keranjang lah. A ni suka ejek nama bapa orang lah. Tidak boleh awak tulis di dalam mana-mana media massa seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, IG dan sebagainya. Okey? Kerana orang lain akan terpercaya dan terpengaruh kata-kata anda. Sebab apa? Sebab awak menuduh orang. Okey. Awak tak puas hati dengan dia, awak buat cerita. Kemudian awak tambah-tambah cerita. Jadi tak boleh. Yang seterusnya, tidak menyebarkan maklumat yang belum pasti kesahihannya. Ini yang selalu berlaku. Okey? Kepada golongan remaja, muda, dewasa dan orang tua. Okey, jika anda menyampaikan sesuatu maklumat, kalau anda tak pasti maklumat yang anda terima daripada orang lain ataupun mana-mana sumber, jangan kongsikan di dalam Facebook dan mana-mana media massa. Okey, mana-mana aplikasi yang anda pakai, kerana bila anda kongsikan, orang lain baca, orang lain akan terpercaya dan terpengaruh dengan kata-kata
maklumat yang anda sampaikan itulah. Dan terakhir, mematuhi akta undang-undang cyber. Ini amat penting kerana jika anda menyampaikan berita palsu, anda boleh dikenakan tindakan undang-undang mengikut akta dan perlembagaan yang telah ditetapkan. Kita pergi ke perbezaan antara etika dan undang-undang. Etika merujuk kepada garis panduan untuk pengguna cyber. Kita kalau gunakan etika untuk panduan kita lah, kita melakukan perbuatan yang betul. Tiada hukuman yang dikenakan. Kalau anda buat salah, anda hanya dianggap sebagai seorang yang tidak bermoral. Itu kerana anda menyalahi etika yang telah ditetapkan. Kalau undang-undang cyber dia adalah satu peraturan untuk mengawal pengguna media cyber. Orang-orang yang menggunakan media cyber seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, IG, Twitter dan sebagainya, akan ada satu undang-undang yang mana sesiapa yang melakukan kesalahan akan dikenakan tindakan hukuman undang-undang. Okey, bagi mereka yang tak memahami undang-undang cyber, mereka boleh dikenakan undang-undang yang sangat berat. Okey, dan digelar sebagai penjenayah cyber jika menyalahi undang-undang. Sama juga kalau anda bersalah kes-kes jenayah, maka akan anda ditangkap oleh polis dan dibicarakan di mahkamah dan dikenakan tindakan undang-undang. Begitu juga dengan cyber. Cyber seperti jenayah cyber seperti scammer. Jenayah cyber seperti memalsukan dokumen. Jenayah cyber seperti menipu akaun, menggunakan seseorang, akaun orang lain bagi tujuan peribadi. Itu semua adalah jenayah cyber yang mana jika didapati bersalah boleh dikenakan tindakan undang-undang. Okey, cikgu nak maklumkan bahawa tindakan undang-undang, siapa yang buat salah memang free untuk menghadapi hukuman itu. Maka kita sebagai rakyat Malaysia janganlah sesekali menyalahgunakan media sosial. Jangan sesekali menggunakan telefon bimbit anda untuk mengenakan seseorang, untuk berlaku zalim kepada seseorang atau untuk membuat fitnah kepada seseorang, kerana anda akan dikenakan tindakan undang-undang dan diadili di mahkamah. Kita pergi kepada kepentingan mematuhi etika dan undang-undang cyber. Yang pertama ialah mewujudkan persekitaran cyber yang selamat dan sihat. Murid-murid perlu mematuhi etika dan undang-undang cyber supaya setiap rakyat Malaysia akan rasa selamat. Okey, akaun dan juga akaun media massa seperti Facebook, Twitter, Instagram anda akan terpelihara dan selamat sekiranya semua mematuhi undang-undang cyber. Seterusnya, apakah kepentingan mematuhi etika cyber ini dan undang-undang cyber? Yang kedua ialah melakukan urus niaga dalam talian dengan selamat. Ini bagi orang yang menjalankan perniagaan, terutama ayah-ayah dan mak-mak awak, di mana mereka menjalankan perniagaan untuk mendapatkan pendapatan. Jadi mereka menggunakan talian secara online. Mereka menggunakan aplikasi Facebook, WhatsApp dan sebagainya. Jadi jika semua rakyat Malaysia dan semua individu di muka bumi ini mematuhi undang-undang cyber, maka perniagaan akan selamat jika diuruskan secara dalam talian. Seterusnya, apakah kepentingan undang-undang cyber ini? Iaitu menjadi pengguna cyber yang prima. Ingat, awak menghantar mesej melalui chat sekarang, main WhatsApp, main Twitter, main Instagram, main macam-macam aplikasi. Pastikan anda menggunakan cyber tersebut secara berhemah. Okey, ketika anda menyampaikan maklumat, ketika anda send sesuatu gambar ataupun sesuatu dokumen, pastikan anda tidak menabur fitnah, pastikan anda tidak mengaibkan sesiapa dan pastikan anda menggunakan aplikasi tersebut untuk tujuan yang memberi kebaikan kepada semua pihak. Dan seterusnya, apakah kepentingan mematuhi undang-undang cyber? Iaitu memperoleh maklumat yang tepat. Okey, sekiranya anda menggunakan internet untuk tujuan belajar, sudah semestinya anda akan cari YouTube untuk melihat cikgu-cikgu anda mengajar, tak kira subjek apa. Okey, begitu juga dengan ibu bapa anda. Ibu bapa anda nak baca surat khabar sekarang, zaman media cyber, semua di hujung jari.
guna handphone, buka internet, boleh baca surat khabar. Jadi mereka akan memperoleh maklumat yang tepat. Siapa mereka tu? Kita semualah. Itu berkaitan kebaikan sekiranya kita mematuhi etika dan undang-undang cyber. Dan yang terakhir sekali yang perlu kita tahu ialah menjaga keharmonian masyarakat. Jika seseorang menyampaikan maklumat, jika seseorang mengamalkan kebebasan bersuara, pastikan apa yang anda ingin sampaikan, mesej itu tidaklah bersifat berprovokasi ataupun bersifat maklumat yang disampaikan tidak bersifat yang boleh menyebabkan pergaduhan antara kaum. Jika tidak, boleh menyebabkan huru-hara dalam hubungan perpaduan masyarakat Malaysia. Oleh itu, kepentingan mematuhi etika dan undang-undang cyber dapat menjaga keharmonian masyarakat yang berbilang kaum. Okey, antara isu-isu yang sering menjadi perpecahan kaum ialah isu agama, bangsa, kaum, resis dan sebagainya. Sebab itu, kita mesti mematuhi etika dan undang-undang cyber. Baiklah, pembelajaran seterusnya kita pergi kepada kesan tindakan tidak beretika dan menyalahi undang-undang cyber. Ya, jika anda menyalahi undang-undang cyber, menggunakan media teknologi secara tidak beretika, apakah kesan dia? Baik, kita pergi lihat gambar yang ramai-ramai ni. Okey, ketika kita mesyuarat, kita bercakap dengan rakan-rakan atau di halayak umum, apa kesan dia? Siapa boleh jawab? Okey, jawapan dia ialah boleh menimbulkan perselisihan faham dan pergaduhan. Pergaduhan dan perselisihan faham ini berlaku apabila kita bercakap tanpa tapis, cakap tidak bertapis ataupun cakap tidak fikirkan perasaan orang lain. Okey, kadang-kadang kita tidak bermaksud apa-apa, kita cuma menasihati tapi rakan-rakan kita terasa. Bila rakan-rakan kita terasa dan salah faham, maka boleh menyebabkan pergaduhan. Tetapi itu adalah kerana kebebasan bersuara, okey, ketika bercakap itu jika cakapnya itu tidak menjaga hati dan perasaan lain. Jika cakapnya itu hanya memikirkan, orang yang bercakap tu hanya memikirkan pendapat dia saja yang betul, itu salah lah. Dan yang kedua, apakah tindakan tidak beretika dan menyalahi undang-undang cyber? Apa kesan dia? Okey, kepada ibu ayah, abang kakak, adik dan keluarga kita, kesan dia ialah menjejaskan maruah diri. Okey, maruah diri anda akan tercemar sekiranya anda menyalahgunakan media massa. Okey, aplikasi komputer yang canggih sekarang ini seperti Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya. Anda meletakkan gambar-gambar anda. Anda meletakkan gambar-gambar yang sangat keterlaluan. Seperti gambar yang tidak sepatutnya anda masuklah. Gambar bokeh dan sebagainya. Yang tak sepatutnya anda buat. Orang lain tengok, kemudian orang lain menghina anda. Okey? Itu akan menjejaskan maruah awak. Dan kesannya kepada family anda, keluarga anda juga turut terjejas maruah dia. Jadi bila satu Malaysia buat perkara yang sama, negara kita pun tak selamat. Sebab mempunyai gambar-gambar yang mudah dilihat oleh orang, yang mudah diedit, yang mudah disalahgunakan, sehingga menyebabkan maruah negara pun tercemar. Jadi itu kesannya kalau kita menyalahi undang-undang cyber. Baik, yang ketiga, untuk gambar yang ketiga ni gambar orang menangis. Siapa yang menangis ni? Apa kesannya kalau kita tak bertika dan menyalahi undang-undang cyber? Okay, kenapa dia menangis dalam gambar ni? Okay, sebab menjatuhkan imej atau maruah orang lain. Ini kepada orang yang scammer. Maksud saya kepada orang yang menggunakan akaun orang lain. Akaun orang lain. ID orang lain. Contoh Facebook. Dia buat Facebook palsu. Nama orang lain yang buat pun orang lain yang gunakan orang lain. Contohlah Facebook A. Tapi B yang buat akaun tu. Jadi B buatkan siaran, buatkan iklan, menyampaikan maklumat dalam akaun A. A tak ada akaun tu. Akaun Facebook tu tak ada.
Tapi orang lain buat. Orang lain pun baca, orang lain pun percaya. Maka orang lain tak bersalah. Dan maruah A boleh tercemar. Walaupun itu adalah fitnah. Walaupun itu adalah perbuatan yang keji. Menyebabkan fitnah ataupun buat nipu orang melalui akaun orang lain. So orang lain yang akan imej dia akan dan tercalar. Maruah dia akan musnah. Okey? Kerana sikap pihak yang tak bertanggungjawab. Seterusnya, apa kesan dia kepada orang ramai? Okey, kesan dia ialah menjejaskan perpaduan. Boleh menyebabkan pergaduhan hanya kerana bebas bercakap. Okey, awak bebas nak cakap apa, sehingga lantang nak bercakap apa, sehingga menyebabkan berlakunya pergaduhan. Okey? Perpaduan dalam kalangan rakyat, dalam kalangan masyarakat tak ada lagi dah. Okay, boleh menyebabkan perpaduan itu terjejas. Kerjasama antara masyarakat tak ada. Jadi kita amat bimbang. Dan yang terakhir, gambar yang terakhir tu kenapa orang tu murung saja? Okay, kesannya apa? Okay, kesannya menyebabkan kerisauan. Risau, murung dan tekanan perasaan. Okay, jenayah cyberbully. Okay, menggunakan gambar yang diedit, kemudian diedit ataupun rakam gambar-gambar orang lain, kemudian sebarkan ke internet. Jadi mangsa jadi risau, mangsa jadi kemurungan dan tekanan perasaan. Okey, ini adalah salah. Perkara yang tak boleh dibuat oleh semua orang, yang tak boleh dimaafkan. Jadi murid-murid, janganlah anda menyalahi undang-undang cyber. Okey, jangan menyalahi undang-undang cyber. Baiklah, kita menjawab soalan latihan. Okay, sebagai pelajaran terakhir kita, iaitu pelatihan penilaian A muka surat 156 di dalam buku pendidikan moral anda. Baik, anda boleh jawab soalan ini dan boleh semak jawapan ini. Okey, jawapan latihan ini di sebelah sinilah, sebelah soalan ini. Okay, di ruang yang disediakan. Okay, baik, saya berikan jawapan ini untuk anda semak jawapan anda, jawapan latihan anda. Baik, kita pergi ke jawapan yang pertama. Okay, jawapan soalan yang kedua. Baik, jawapan soalan yang ketiga. Dan jawapan soalan yang keempat. Baiklah murid-murid, ini adalah jawapan latihan murid-murid telah tulis di dalam buku latihan anda. Siapa yang salah, sila buat pembetulan di dalam buku latihan anda. Baiklah murid-murid, sampai di sini sahaja pembelajaran kita. Murid-murid diminta like, share video ini dan subscribe video ini dalam YouTube anda. Tolong subscribe. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Bye.